Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dengar? Alright. Okay, terima kasih atas jemputan sahabat saya, Tuan Lokman. Lama dah kita tak jumpa dah sebenarnya. Saya pun dah lama dah sebenarnya tak buat program ceramah offline, semuanya online. Ada pembetulan bukan muda dah bukan muda lagi dah tua dah. Saya 34 dah 34 Alright, okay, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Ahmad Junaidi bin Muhammad Syukri. Kalau dalam FB tu saya gelarkan JS saja, Junaidi Syukri. Apa lagi nak cerita? Okay, background saya dari UM, asasi degree master PhD semua kat UM. Dalam bidang nutritional biochemistry, biokimia nutrisi. Biokimia nutrisi ni adalah bidang yang berkaitan dengan pemakanan. Saya punya expertise dalam food fermentation dan probiotics. Food fermentation ni makanan yang bertapai, yang ditapaikan, kita fermented. Contohnya yogurt, apa lagi? Tempoyak, apa lagi? Kimchi, tempe. Ini semua saya punya bidang kepakaran lah, food fermentation. Dalam banyak-banyak food fermentation tu saya pilih yogurt. Saya pilih yogurt, iaitu kita tapaikan susu menjadi yogurt. Sebenarnya yogurt kita boleh buat sendiri kalau kita tahu cara, kita boleh buat sendiri. Dan pemakanan harian kita pun sebenarnya kalau ikut pemakanan tradisional Melayu, sebenarnya banyak yang berkhasiat. Contohnya durian. Durian kita tapai jadi tempoyak. Tapi masalah kita adalah kita tak tahu macam mana kita nak jadikan tempoyak tu satu makanan yang berkhasiat. Tempoyak tu dah bagus Kalau kita tahu macam mana sepintas lalu saya cerita berkaitan tempoyak. Macam mana tempoyak, durian dia boleh jadi tempoyak. Apa khasiat tempoyak? Tempoyak tu kaya dengan probiotik bakteria, iaitu bakteria baik untuk usus. Kalau kita cerita berkaitan usus ni, usus kita ni kalau kita nak sihat, nak diet berkesan, nak turun berat badan, mudah untuk turun berat badan. Kalau kita nak tingkatkan sistem imun kita, kalau kita nak elakkan masalah jerawat di muka terlalu banyak, kesan toksik yang terlalu banyak di usus, itu semua ada kaitan usus. Usus yang sihat ni merangkumi kalau nisbah ratio bakteria, dia perlu ada 80% bakteria baik yang kita panggil probiotic bakteria. 20% bakteria jahat yang kita panggil pathogenic bakteria. Jadi durian ni kita nak buat tempoyak ni, kita ambil durian. Macam mana kita nak buat tempoyak? Dia ada dua version. Version yang pertama, kita isikan isi durian tu, letak padat-padat dalam balang, letak padat-padat tu, kita tutup dia. Tutup ketat-ketat. Bila tutup ketat, isi padat-padat, maka durian yang ada dalam balang tu tak ada oksigen. Dalam balang tu tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, environment macam ni yang ketiadaan oksigen akan menyebabkan pathogenic bakteria, iaitu bakteria jahat, dia suppress, dia dimatikan sebab dia nak bernafas tapi tak ada oksigen, so dia mati. Bila pathogenic bakteria jahat mati dalam balang tu, maka probiotik bakteria baik akan muncul. Bakteria probiotik ni dia akan muncul, bila dia nampak isi durian ni adalah makanan dia, sebab isi durian tu dia ada fiber, dia ada gula-gula, dia ada karbohidrat, dia ada sucrose, dia ada fructose. So bila dia nampak makanan dia ni, so maka dia akan buat fermentation, proses penapaian. Jadi bila dia tapaikan isi durian lama-lama dia akan jadi lembik. Lepas tu bakteria baik ni dia akan hasilkan asid laktik. Sebab itulah tempoyak rasa masam. Tempoyak rasa masam tu disebabkan asid laktik bakteria, iaitu bakteria baik.
Jadi masalah kita, problem kita orang Melayu ni, tempoyak tu dah bagus dah. Tapi kita buat apa? Kita ambil tempoyak, kita buat ikan patin masak tempoyak. Habis bakteria baik tu. So kita tak dapat manfaat bakteria baik. Khasiat tempoyak tu kita dapat lah, khasiat tempoyak. Tetapi yang dikatakan bakteria baik dalam bakteria baik untuk usus tu yang ada dalam tempoyak tu kita dah tak dapat dah. Sebenarnya kita nak makan tempoyak ni macam mana? Saya cadangkan bila kita dah buat tempoyak, jangan buat dalam bekas. Ni kita boleh bagi tahu kat mak-mak ayah kita yang ada kat kampung kan, dia buat tempoyak kan. Jangan buat tempoyak dalam balang besar terus. Buat balang kecil-kecil. Yang mana kita makan buka sekali dua kali habis. Sekali dua kali habis. So bila kita buat dalam balang kecil-kecil, bakteria baik tu dia akan muncul, dia akan berada di tahap yang optimum, berada di tahap yang maksimum, paling tinggi jumlah dia yang bagus untuk usus kita ni. Dia berada di tahap yang paling tinggi pada hari yang ketujuh tempoyak tu dihasilkan. Jadi kita nak makan tempoyak yang kita buat, nak makan fresh, kita nak dapat khasiat bakteria baik ni, hari ketujuh tu kita so dia dah jadi tapat, dia dah jadi penampaian tu dah sempurna, dia dah jadi tempoyak yang sempurna. Bakteria baik tu cantik jumlah dia, maka semua balang kecil-kecil ni masuk dalam peti ais. So bila kita nak makan, kita nak buat sambal tempoyak, ambil balang kecil tu, buka, kita makanlah, kita buat sambal tempoyak. So kita dapatlah manfaat probiotik tersebut. Kita dapat manfaat. Tapi kalau kita dah buka tutup, oksigen dah masuk banyak, maka probiotik akan berkurang. Patogenik bakteria jahat pula akan meningkat. Jadi ambil yang kecil, botol buat kecil, makan, habiskan dalam 2-3 hari. Dia macam sama macam yogurt. Yogurt kalau kita buka, usah kata simpan lama. Kalau kita simpan, kalau kita letak di suhu bilik, dalam 2-3 jam dia dah spoil lah, dia dah habis, bakteria baik tu dah habis. Yogurt tu dah rosak. Tapi kalau kita letak dalam peti ais, kita letak dalam peti sejuk, dia dalam 1 ke 2 hari saja dia elok. Lepas tu dia dah spoil lah, dia dah rosak. Tempoyak pun macam tu juga. Tapi tinggal lagi tempoyak kita tak buka tutup, so dia masih berada dalam keadaan yang baik. So itu saya punya kajian lah. Saya punya PhD dulu dalam bidang saya buat yogurt, yogurt sendiri, ambil susu, kita buat yogurt. Lepas tu saya tapai buah durian Belanda. Buah durian Belanda tu saya tapai, lepas tu saya ambil, saya culture kan, ekstrak masuk dalam yogurt. Tu kita tengok macam mana pertumbuhan bakteria. So panjanglah cerita. Hari ni kita tak nak cerita berkaitan fermentation. Hari ni kita nak cerita bagaimana kita nak diet yang berkesan, bagaimana kita nak turun berat badan yang berkesan. Itu saya punya kalau dalam orang jemput ceramah, yang itulah orang suruh saya cerita berkaitan dengan diet lah. Okey, sekejap saya share screen ya. Macam mana saya nak share screen Okey, silap. Alright, okey. Ini topik kita hari ni, makan untuk kurus. Pelik tak? Kalau kita cerita berkaitan makan untuk kurus, ramai orang kata nak kurus kita kena skip makan. Nak kurus jangan makan, skip makan. Yang ni sebenarnya saya pangkah habis-habisan. Dia sebenarnya tak makan itulah yang menyebabkan berat badan naik. Saya orang yang tak ada pantang makan, tapi berat badan saya maintain saja. Saya tak ada pantang makan, apa benda pun saya boleh makan. Tapi kita kena tahu bagaimana cara kita nak makan. Kita nak makan macam mana. Okey. Sebenarnya tak susah. Okey. Ramai kalau kita tengok coach dekat luar yang dia gelarkan coach
fitness tu gym itu tak ada masalah. Ni yang kata coach kurus, Sifu diet yang gelar diri mereka ni sebagai coach ni kan, bagaimana anda nak tahu benda tu berkesan atau tak? Kalau kita nak tahu benda tu berkesan atau tak, pertama, kalau kita nak turun berat badan, kita boleh turunkan berat badan tanpa menggunakan apa-apa produk. Kalau kita start mengharapkan produk membantu turunkan berat badan, maksudnya anda punya fundamental tak kukuh. Memang boleh turun, yes, memang boleh turun. Saya jumpa ramai orang beli produk yang shake minuman-minuman yang shake yang protein dan sebagainya tu untuk turunkan berat badan. Memang boleh turun, tetapi dia dah habis duit beratus-ratus, malah ada yang sampai beribu. Bila dia stop makan, dia stop minum suplemen tu, kita tengok dia boleh maintain ataupun berat badan dia akan melantun naik balik. Biasanya akan melantun double, triple balik. Kalau berat badan sebelum ni 80, dia nak turun 60, nak turun 20 kg saja. Tetapi bila dia makan produk tu, yes, dia boleh turun 60 kg, tetapi bila once dia stop saja produk tu, kita tengok berat badan akan naik sampai 95 sampai 100. Terpaksa dia kena beli lagi. Itu maksudnya orang yang amalkan diet sebegitu rupa, dia tak ada fundamental yang kukuh. Dia tak faham apa yang dia nak manage dari tubuh badan kita. Dari tubuh badan dia. Yang kedua pula, kita nak turun berat badan, kita mesti kena ikut environment kita, ikut kita punya culture orang Asia. Ramai orang berpaksikan budaya barat, asalkan nak turun berat badan saja, salmon, salad, dada ayam. Kalau orang gym ni dada ayam, telur, salad, salmon, telur. Memang sangat membosankan. Cuba fikir, anda pernah tak jumpa orang yang dia makan banyak, makan macam orang kata macam bela hantu raya contohnya, tapi badan still kurus. Sebab apa? Apa kunci dia? Adakah dia makan salmon salad? Okay, fundamental yang saya nak cerita hari ni, kita tengok bila kita nak turun berat badan, pertama yang kita kena tanya diri kita, apa yang sebenarnya yang memberatkan tubuh badan kita. Kalau berat badan 100 kg, berat badan ideal sebenarnya 70 kg, dia nak turun 30 kg. Kita kena very clear, mesti very clear, crystal clear, 30 kg ni benda apa yang kita nak buang ni? Lemak ke? Yang menyumbang pada berat badan boleh jadi lemak, boleh jadi otot, boleh jadi air, boleh jadi tulang, boleh jadi toksik. Kalau kita tengok ramai yang orang buat, dia kata okey, ni produk ni untuk detox. Adakah 30 kg ni berat najis? Berat najis ke 30 kg ni yang kita bawa ni? Kita dah 100 kg, nak turun sampai 70 tu, adakah 30 kilo tu adalah berat tahi semata-mata? Baru kalau sebut tahi, baru dia tentak sikit lah kan. Kalau sebut najis, dia tak berapa perasan kan. Adakah berat najis 30 kg? Lepas tu ada pula kata ni produk ni membakar lemak. Adakah 30 kg tu lemak? Kalau dari segi kalau kita belajar dari segi biologi, sebenarnya lemak dia bukan memberatkan badan kita. Lemak dia membesarkan saiz badan. Dia tak semestinya memberat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita beli 1 kg, kita timbang 1 kg daging tu otot lah 1 kg daging dengan 1 kg lemak. Mana yang banyak? 1 kg daging seketul saja dah dapat 1 kg. 1 kg lemak, kita nak himpun lemak tu banyak baru dapat 1 kg. Itu bukti bahawa lemak dia bukan memberatkan, dia membesarkan saiz badan. Sebab tu kadang-kadang orang yang pergi gym, kita tengok orang yang pergi gym, lemak dia dah tak ada. Tapi berat badan, kalau dia orang yang bina bodybuilder memang betul-betul dia masuk competition contohnya, dia masuk competition,
kebanyakan orang yang bina-bina badan yang betul-betul sado, yang badan ketak-ketak ni, yang memang otot yang atas kat bahu ni seolah-olah macam ada kulit nangka tu kan, besar tu kan, bodybuilder tu. Biasanya berat badan dia orang ni, BMI dia tak normal, tapi dia sihat. Sebab apa? Dia tak ada lemak. Jadi apa yang memberatkan badan dia, yang menyebabkan BMI dia tak normal? Yang memberatkan tubuh badan dia adalah otot. Otot Okey, mari kita tengok. Okey, ini apa namanya? Case study diri sendiri. Tengok. Saya berat badan saya tak boleh lebih 68. Kalau lebih 68 maksudnya BMI tu dah tak normal lah. So saya boleh pergi maksimum 68. Berat badan saya sekarang kadang-kadang 60 kg, kadang-kadang 61, kadang-kadang saya boleh turun 59, saya boleh turun 58, 57 pun boleh juga, ikut berat mana yang saya suka. Sebab apa? Sebab saya faham fundamental. Katakanlah ini saya tunjuk berat badan saya ni, tengok saya push sampai dia naik 64.75, lepas tu saya turunkan dia 60.8. Ni dalam tempoh berapa? Dalam tempoh hanya hanya 2 minggu sahaja. 2 minggu dari 60.8 boleh naik 64.75. Saya boleh turunkan dalam masa 2 minggu juga 4 kg. So saya boleh, dia seolah kalau kita faham berkunci pemakanan ni, dia macam apa, kita dah pegang kunci dia, fundamental kita dah hanya. Esok minggu depan aku nak berat berapa, aku nak tambah 2 kg. Minggu depan lagi aku nak turun 3 kg. So kita boleh kuasai, sebab bila kita faham pemakanan kita boleh kuasai. Okay, alright. Kalau anda bergantung pada produk, maka anda tak boleh buat macam ni. Anda kena spend banyak. Lepas tu anda suffer lah minum. Kita tengok orang makan ayam golek, makan nasi biryani, kita minum shake. Orang ajak pergi birthday party, kita tak pergi. Orang pergi kenduri, kita pun pergi kenduri. Tapi orang makan ambil ayam masak merah, kita ambil salad. So kita tak enjoy. Kalau diet yang tak enjoy, maka diet tu sebenarnya tak berkesan. Okay. Ini bagaimana toksin di dalam badan mempengaruhi penyerapan nutrien dan menyumbang kenaikan berat badan. So dia ada kaitan dengan toksin, dia ada kaitan dengan lemak, dia ada kaitan dengan air juga Okay, kita tengok dekat Malaysia ni, contohnya Malaysia banyak mazhab diet. Terlalu banyak mazhab diet. Ada diet Atkins, ada diet suku-suku separuh, ada intermittent fasting, ada diet kalori, diet detox, diet vegetarian, diet tanpa nasi. Mana satu diet yang kita nak ikut sebenarnya? Mana satu yang kita nak ikut? Ini tak ada ni ke Tak ada apa namanya? Tak ada chat. Saya rasa macam cakap seorang-seorang. Ada chat dia? Semua dengar kan? Semua kan? Saya takut. Okay. Alright, okay. Macam cakap seorang. Okay. Kita tengok Okay. Jadi diet mana yang betul? Mazhab diet mana yang kita nak ikut? Atkins. Maksud Atkins ni biasanya makan protein, cut karbo, makan protein. Diet suku-suku separuh ni diet Kementerian Kesihatan yang anjurkan. Nasi suku, ada separuh tu buah dan sayur. Intermittent fasting, ini lagi lah 12 jam, ada sampai puasa 18 jam. Diet kalori pula dia apa? Dia kira kalori pula. Dia kira kalori. Okey, yang ni ini 120. Okey, lepas ni kalau aku nak bakar 120, aku kena lari 2 pusingan. Ya Allah, sangat tak enjoy. Kalau anda buat diet macam tu, memang tak enjoy. Memang suffer lah. Dan diet kalori ni tak praktikal langsung. Siapa yang pandai kira kalori? Kalau kita nak ajar makcik-makcik ataupun kakak-kakak yang umur 40 lebih ni, nak suruh ajar dia kira kalori, saya sendiri pun nak kira kalori, saya kena rujuk formula baru boleh kira. Memang tak ingat lah sebab dia very complicated. So benda tu kalau very complicated, dia tak
dia tak praktikal lah. Kita akan lagi stres. So lagilah berat badan tu akan naik. Diet tanpa nasi, ini lagilah tak sesuai dengan Malaysia. Sebab tu saya kata, kalau tak sesuai dengan Malaysia, jangan buat. Sampai bila kita nak skip nasi? Hidup ni kita kena menikmati juga, kan? Malaysia makan nasi, takkan kita nak makan roti? Tak boleh macam tu. Diet vegetarian, diet detox. Okey, mana yang berkesan? Okey, jawapan saya adalah kesemua tu adalah berkesan. Tetapi kita kena tengok mana satu yang kita betul-betul enjoy. Yang mana diet yang kita enjoy, yang kita tak rasa suffer, yang kita boleh buat anytime, maksudnya diet itulah yang berkesan. Okey. Okey. So do you enjoy atau really enjoy? Stress ataupun stress? Okay, saya bagi contoh saya bagi contoh. Ini semua orang suka. Kalau saya dalam drama orang suka. Mana satu pilihan kita? Kalau saya bagi pilihan, di kiriku adalah kek coklat 220 kalori. Di kanan adalah cheesecake 400 kalori. Anda nak turun berat badan daripada 70 nak turun 60, nak turun 10 kg. Kalau diberi pilihan, mana satu anda nak makan? Time ni lah kita nak kena guna kita punya fundamental. Ni nanti saya akan cerita. Fundamental. Kalau anda berpaksikan mazhab diet kalori, maka anda akan pilih, orang akan pilih 220 kalori. Ada yang cakap 220 kalori. Ada jawapan lain tak? Coklat ke cheesecake? Ada yang suka, dia kata tak suka cheesecake, suka coklat. Ada kata tak suka coklat, cheesecake. Kalau anda ikut diet apa, kalau betul-betul nak turun berat badan, biasanya orang tak akan pilih. Tapi saya sengaja nak bagi pilih juga. Nak kiri ke nak kanan untuk diet. Sebenarnya kalau tanya saya, kalau saya lah nak turun berat badan, saya pilih cheesecake. Saya akan, kalau saya buat coaching, saya akan kata ambil cheesecake. Makan cheesecake waktu sarapan pagi. Sebab apa? Jangan tengok kalori. Tengok apa yang ada pada kalori tersebut. Kalau anda makan cheesecake tu apa dia punya nutrien? Ini fundamental. Apa nutrien bagi cheesecake? Cheesecake dia ada karbohidrat sikit dan dia banyak lemak. Cheesecake banyak lemak. Kalau orang nak diet, sangat takut lemak. Dia kata jangan ini lemak, jangan makan makanan bergoreng. Ini lemak. So dia tak makan. Dia kata lemak tu menggemukkan. Kalau saya tak. Dia kata pilih lemak. Sebab apa? Lemak ni dekat dalam makanan kita ni, kita kena faham makronutrien. Makronutrien ni ada 3. Makronutrien tu apa? Makronutrien tu adalah makanan nutrien yang menyumbang tenaga kita, yang memberi tenaga kita, iaitu karbohidrat, lemak, protein. Ketiga-tiga ini makanan penyumbang tenaga. Sebab tu kita panggil makronutrien, penyumbang tenaga dan penyumbang kalori. Ketiga-tiga ni. Yang kedua adalah mikronutrien. Mikronutrien tu adalah vitamin dan mineral. Vitamin mineral dia tak menyumbang apa-apa tenaga dan tak menyumbang apa-apa kalori. Contohnya vitamin C, magnesium, kalsium, vitamin A, vitamin D. Anda makan banyak mana pun tak menyumbang tenaga. Sebab itulah kalau orang jual suplemen, ni ambil suplemen ni, dia vitamin C, dia akan memberi tenaga. Tiba-tiba kita rasa macam cergas, bagi tenaga. Itu membongak namanya. Vitamin C dia mikronutrien, tak menyumbang apa-apa tenaga. Dia hanya menyokong makronutrien. Jadi fundamental dia dekat sini, kalau kita makan cheesecake dibuat daripada lemak. Lemak ni sifat dia apa? Sifat dia adalah paling lambat untuk hadam. Dia ambil masa yang lama untuk hadam lemak. Perut kita ambil masa yang lama untuk hadam lemak. Jadi kalau kita makan cheesecake, lebih kurang dia berada dalam perut kita, dia ambil masa lebih kurang dalam 3 jam ke 4 jam untuk fully digested. Untuk betul-betul hadam 3 ke 4 jam. Sebab itulah bila kita makan cheesecake, kita rasa muak. Dan kita akan rasa kenyang. Kalau kita makan sarapan pagi tu cheesecake, silap hari bulan pukul 12, pukul 1 pun kita tak rasa lapar lagi. Silap hari bulan kita skip makan tengah hari. So 400 kalori pagi. Tapi kalau kita makan cheesecake ni fundamental dia apa? Nutrien dia apa?
Nutrien dia adalah karbohidrat. Tambah pula dibuat daripada tepung biasa, lagi karbohidrat simple karbohidrat. Jadi senang untuk digest. Kita makan cheesecake, masuk dalam perut, dia hadam lebih kurang dalam 1 jam. Paling lama pun 1 jam. Jadi bila kita makan, dia dah hadam 1 jam. Bila dia dah hadam, dia akan pergi meninggalkan perut kita, pergi ke usus kecil untuk diserap dalam darah nutrien yang dah dihadam. Maka perut kita akan kosong, kita akan cepat lapar. Dan bila cepat lapar, pukul 8 kita makan coklat kek, dalam pukul 9 kita lapar balik, kita makan sepotong lagi, dah 440 kalori. Pukul 10 kita lapar lagi, kita makan sepotong lagi, dah 660 kalori. Jadi kalau nak diet, makan cheesecake jangan takut. Makan dengan gembira ni. Tapi janganlah makan waktu malam. Sebab waktu malam kita nak rehat. Kalau kita bebankan perut kita dengan penghadaman yang sangat kompleks, maka rosak penghadaman. So sama juga dengan karbohidrat. Karbohidrat ni ada banyak. Kita nak makan spaghetti je, kita nak makan bihun untuk breakfast. Kalau nak diet, jangan makan bihun, makanlah spaghetti. Spaghetti ni karbohidrat dia lebih kompleks daripada bihun. Bihun ni karbohidrat dia very simple. Sebab tu kita makan bihun banyak macam mana pun, dia cepat lapar sebab dia senang untuk digest. Spaghetti dengan mi, pilih spaghetti daripada mi. Mi dengan bihun, pilih mi daripada bihun. Bihun dengan soun, pilih soun daripada bihun. Bihun ni last sekali lah, last choice. Sebab tu lah bihun sesuai dimakan waktu malam, biar dia digest cepat, lepas tu kita dah boleh tidur. Okay. So ini adalah teknik. So saya lebih ajar teknik. Pantang-pantang tak ada dalam istilah pemakanan. Okay. Jadi makan untuk kurus. Nak kurus kena makan. Okay. Jadi it's not about what you eat. Dia bukan soal apa yang kita makan sebenarnya. It's about how you eat. Bagaimana anda habiskan makanan tersebut. Ada orang makan 2 pinggan nasi, dia makan sepinggan nasi dah kenyang. Ada orang dia kena tambah pinggan kedua baru dia kenyang. Hanya kalau sepinggan saja dia tak kenyang. Padahal dua-dua berat badan sama. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa? Dia bukan apa yang kamu makan, bagaimana kita menghabiskan makanan itu lebih berkesan. Okay, saya bagi contoh case tadi. Fakta pertama, terus kita bagi praktikal. Okay, antara tabiat, fakta pertama, antara tabiat makan orang Eskimo adalah mereka gemar memakan lemak mentah daripada sumber haiwan untuk menahan diri mereka daripada kesejukan. Tetapi jarang kita dengar orang Eskimo kena serangan jantung disebabkan banyak makan lemak. Orang Eskimo ni dia terpaksa bertahan dalam suhu terlalu sejuk. Suhu terlalu sejuk sampai negatif, ada sampai negatif 40 orang Eskimo. Ada yang lagi sejuk. Tengok kalau musim panas pun dia dah masih negatif lagi. Jadi orang Eskimo ni dia nak tahan ketahanan sejuk pada badan dia ni, dia perlu makan, dia amal lemak mentah. Lemak binatang dia makan mentah. Tapi kenapa dia tak kena serangan jantung? Kita makan lemak juga. Kita makan lemak daripada sup gearbox. Kalau raya korban tu, wah, siap sedut guna straw tu, kan? Sup gearbox memang kita suka makan. Tapi lepas tu kita dapat darah tinggi, dapat serangan jantung. Kenapa jadi macam tu? Jadi point dekat sini saya tulis kat bawah tu. Teknik pertama makan untuk kurus adalah banyakkan makan makanan yang kaya dengan enzim, makanan berenzim. Makanan berenzim ni adalah makanan yang mentah. Makanan mentah ni apa? Buah, sayur. Kalau kita tengok orang Jepun, sebab apa orang Jepun semua badan slim-slim. Statistik Jepun perubatan, jarang orang Jepun berbadan besar.
paling rendah di dunia yang berbadan besar adalah Jepun. Paling rendah statistik sakit jantung, kencing manis, darah tinggi adalah Jepun. Malaysia, obesity saja Malaysia nombor 4 paling tinggi dalam dunia. Kita nombor 4 paling ramai orang berbadan besar dalam dunia tau. Jadi orang Jepun, kita tengok orang Jepun dia suka makan benda-benda yang mentah. Sebab tu dia suka makan sushi, dia makan rumpai laut, dia makan sayur, buah-buah tu memang habit dia. Kita boleh tak? Kita sebenarnya boleh. Tok nenek kita dulu memang makan makanan yang kaya dengan enzim, makan mentah apa benda. Ulam-ulam tu tok nenek kita ajar makan ulam cicah sambal belacan, ulam cicah budu, cicah cencaluk. Semua benda tu dah diajar. Dah diajar dah. Ulam-ulaman itu makan buah. Jadikan ulam-ulaman, jadikan buah ni sebagai main menu kita, bukan side dish, main menu. Sebab tu kalau anda perasan KKM keluarkan, dia ubah piramid makanan. Dulu piramid makanan kita, level pertama adalah karbohidrat, level kedua adalah sayur dan buah, level ketiga adalah protein, lepas tu minyak dan sebagainya, lemak dan sebagainya. Tetapi sejak tahun ini, bermula tahun ini KKM dah ubah silibus tu. Piramid makanan yang level ke bawah bukan lagi karbohidrat tetapi buah dan sayur. Orang Malaysia ni khususnya, kita tak jadikan sayur dan buah ni, ulam-ulaman ni sebagai menu utama. Kita jadikan side dish. Sebab itulah buah kita jadikan pencuci mulut. Sebab tu buah tu kita kena makan dulu sebelum makan, barulah makan benda-benda yang lain. Jadi kunci yang pertama, tak perlu diet, banyakkan makan makanan yang mentah. Kita tak mampulah kita nak makan ikan mentah macam orang Jepun, ayam mentah, daging mentah. Kalau boleh, yang tu lagi bagus sebenarnya. Tetapi bukan budaya kita. Jadi kita sesuaikanlah dengan budaya kita dengan cara makan makanan yang mentah, ulam-ulaman. Tempoyak mentah. Kita pergi buat masak pula tempoyak tu. So, sebab itulah kita tak dapat khasiat. Banyakkan makan makanan yang berenzim. Okey. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita nak turun berat badan, nak jaga berat badan kita, kita kena mesti menikmati makanan. Ramai orang tak enjoy dengan apa yang dimakan. Dia macam takut-takut, kan aku makan naik pula berat badan aku. Semalam dah turun 1 kg, kan aku makan ni naik balik 2 kg. Kita tengok fakta kedua. Orang yang makan cepat berisiko mengalami penambahan berat badan sebanyak 115% berbanding mereka yang makan perlahan. Sebab tu saya kata, bukan apa yang anda makan, bagaimana anda habiskan makanan tersebut. Kalau anda nak diet, tak payahlah nak makan 1 sendok nasi ala suffer betul. Kalau dalam makanan tu dah ada ayam masak merah, nasi biryani, gam, kambing, nak makan satu sendok lagi ke? Apa, tibai sajalah 1 pinggan penuh. Tetapi dia bukan 1 pinggan penuh yang boleh menggemukkan badan kita. Dia bagaimana kita habiskan 1 pinggan, berapa lama. Kajian saintifik menunjukkan satu hidangan, kalau kita macam satu pinggan nasi lah, satu pinggan tu, kalau kita habiskan satu hidangan tu, nasi, lauk dan sebagainya, kalau kita habiskan kurang 20 minit, kurang 20 minit, maksud makan sedap ni, makan. Tengok, kita akan rasa cepat lapar balik dan kita akan nak tambah lagi. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan hormon. Tubuh badan kita ni ada hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang melibatkan makanan ni, dia ada 2. Satu hormon leptin, satu hormon ghrelin nama dia. Leptin ni adalah hormon kenyang, ghrelin ni adalah hormon lapar. Kalau kita habiskan 1 pinggan nasi kurang 20 minit, maksudnya 10 minit dah settle. Tubuh badan kita ni hormon kenyang, hormon leptin tu, ketika kita makan, hormon leptin dia akan rembes, dia akan dikeluarkan. Tetapi kalau kita makan cepat, makan sambil menyembang pula, tak fokus, maka kita tak dapat tangkap isyarat yang diberi oleh tubuh badan.
hormon leptin tu kita tak dapat tangkap kehadiran dia. That's why lah orang makan cepat ni dia lambat kenyang. Dia akan nak tambah lagi. Sedap lah, tambah lagi. Tetapi kalau kita menikmati makanan, satu hidangan nasi biryani gam, lauk kambing, kita makan slow-slow, kita kunyah sampai dia lumat, sampai dia hancur, kan? Kita makan dengan betul-betul lah, kan? Empuknya rasa daging kambing itu kita kunyah betul-betul, kan? Kita biar dia bersalut dengan air liur dalam mulut kita tu dengan sempurna, baru telan. Katakan dalam 20 minit ataupun 25 minit ataupun 30 minit satu pinggan nasi dihabiskan. Anda tengok, kita akan rasa kenyang, cukup kenyang. Sepinggan nasi kita dah rasa cukup kenyang. Silap-silap satu pinggan pun dah cukup kenyang. Sebab apa? Bila kita makan betul-betul menikmati, tubuh badan kita ni dapat tangkap isyarat yang diberi oleh hormon leptin tadi. Kalau makan cepat, makan laju-laju, hormon leptin tu kita tak dapat tangkap. Bila kita tak dapat tangkap, hormon ghrelin akan dirembeskan. Kita akan rasa lapar balik, cepat lapar. Tadi aku dah makan dah banyak dah, tapi kita rasa cepat lapar. Sebab apa? Sebab kita makan cepat. Sebab itulah betul-betul menikmati makanan. Jadi kalau betul-betul nak menikmati makanan, antara caranya adalah jangan makan guna sudu, makan guna tangan, jilat jari, rasa betul-betul kesedapan. Itu antara teknik fakta yang kedua. Okay. Fakta yang ketiga. Ni kalau dalam buku saya ni, makan untuk kurus tu, teknik yang ke-14, pedas menyengat. Kita tengok fakta dia. Fakta ketiga adalah capsaicin. Capsaicin merupakan sebatan aktif utama yang dijumpai dalam cili. Telah terbukti dengan jelas mempunyai banyak manfaat terhadap kesihatan, terutamanya dalam menurunkan berat badan dan mempunyai mekanisme anti-obesity. Ini kajian daripada jurnal ni saya petik daripada US National Library of Medicine, kajian perubatan. Kita kalau nak turun berat badan, nak cepat kurus, berkesan, banyakkan makan makanan yang pedas-pedas. Sesuai tak dengan culture, dengan budaya orang Malaysia? Sesuai. Sebab tu saya kata, janganlah pergi makan salad, janganlah pergi makan salmon, janganlah pergi makan omelette, apa benda yang membuatkan diri kita derita. Makan benda yang pedas. Kita sambal belacan, makan sambal belacan, makan nasi goreng kampung pedas-pedas. Saya nak mi tom yum tu kasih pedas-pedas. Kalau kita suka makan macam ni, sambal tempoyak pedas-pedas, kita akan dapat. Sebab dalam pedas tu dia ada capsaicin. Pedas tu disebabkan bahan aktif compound kita panggil capsaicin. Kalau kita makan benda yang pedas, capsaicin ni dia akan tingkatkan kita punya metabolisme badan. Metabolisme badan tu maksudnya enjin dalam tubuh badan kita ni meningkat. Jadi kita makan apa pun dia cepat terbakar kalori tu. Kalau metabolisme rendah, kita makan apa pun badan kita cepat naik. Dia lambat bakar. Bila dia lambat bakar, dia akan convert makanan tersebut menjadi lemak. Sebab itulah ada orang dia mengadu, akak makan sekali saja sehari tapi berat badan naik lah. Walaupun dia skip makan, sekali sehari je dia makan. Itu pun tengah hari. Pagi dia tak makan, malam tak makan, tengah hari saja. Tapi berat badan dia melantun naik, tak turun-turun. Sebab apa? Sebab metabolisme. Jadi mulai hari ni, banyakkan makan benda pedas. Jangan takut dengan nasi lemak. Nasi lemak tu biar pedas-pedas makan. Makan tom yum, makan benda yang pedas-pedas. Ni fakta. Benda yang pedas ni tingkatkan thermogenesis. Thermogenesis ni haba dalam tubuh badan. Thermogenesis. Betul dia tingkatkan aliran darah kita, betul tingkatkan metabolisme badan kita. Jadi bila metabolisme kita tinggi, seolah-olah enjin kita ni betul-betul panas, betul-betul dah warm up. So ini yang pertama, fakta yang ketiga, pedas, makan benda yang pedas. Seterusnya, okay, fakta yang keempat kita tengok. Jajan untuk slim.
Ini teknik dalam buku saya, teknik yang ke-17, jajan untuk slim. Okay, jajan untuk slim ni saya banyak cadangkan. Kalau kita orang yang mudah lapar, orang suruh kita makan portion yang sikit, tetap lepas tu kita 3 kali sehari orang suruh makan, tapi kita macam cepat lapar, kita dah macam membuat-buat lapar, tak cukup-cukup. Kalau ada jenis orang yang macam tu, saya cadangkan selitkan jajan dalam makanan kita. Selitkan kudapan. Kudapan ni janganlah pilih keropok, janganlah pilih kerepek, pilih ni kacang. Pergi beli dekat Shopee murah saja, ambil kacang nuts, bukan beans nuts. Nuts ni kacang atas pokok. Beans tu kacang bawah tanah. Kacang atas pokok, kacang pistachio, kacang almond, badam, apa lagi? Kacang atas pokok, nuts lah. Jadi kita makan kacang, tengok fakta wanita yang jarang makan kacang menunjukkan kenaikan berat badan yang lebih tinggi dalam jangka masa 8 tahun berbanding wanita yang makan kacang 2 kali seminggu atau lebih. Ini dari American Journal of Clinical Nutrition. Ada 2 kajian, ada 1 kajian, ada 2 kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. Kumpulan A, wanita kumpulan A ni setiap hari dia ambil 2000 kalori. Dalam makanan dia 2000 kalori sehari dia ambil. Okey. Kumpulan B, setiap hari dia ambil 2000 kalori juga. Sama-sama 2000 kalori. Tetapi dalam 2000 kalori ni dia selitkan ke kacang. Dia ada makan kacang. Kumpulan A 2000 kalori tetapi tak ada kacang, dia tak makan langsung kacang. Tapi kumpulan B dia makan ke kacang 2000 kalori sama. Tapi 2000 kalori ada ke kacang. Bila setelah 4 bulan 5 bulan, saya tengok 4 bulan ke 5 bulan macam tu, dia timbang balik berat badan. Kumpulan B dia makan ke kacang ni menunjukkan berat badan yang efektif. Pukul lilit pinggang, penurunan jumlah lemak. Jadi ini bukti bahawa apa? Bukan kalori menyebabkan berat badan kita naik, tetapi apa dalam kalori tu? 2000, tapi yang ni turun, yang ni naik. Rupanya 2000 kalori ni dia selitkan ke kacang. Jadi kalau kita orang yang suka makan, selitkan ke kacang, makan ke kacang. Kacang ni dia adalah makanan yang boleh membakar kalori ketika kita masih rehat, ketika kita rehat. Ini point dia. Contohnya kita nak bakar 100 kalori. Orang selalu buat apa? Bila kata bakar kalorinya senaman, bakar kalori je senaman. Nak bakar 100 kalori yang suruh berlari. Itu satu, memang betul. Itu satu cara. Cara yang paling shortcut adalah pemilihan makanan. Dia ada makanan, ada beberapa makanan yang kita makan dia mampu membakar kalori lebih banyak ketika kita tidur dan ketika kita rehat. Kita nak tak orang tengah berlari ni, kita tengah tidur. Dia habis berlari, dia dah bakar 100 kalori disebabkan dia lari. Kita dah bakar juga 100 kalori tapi kita rehat, kita tidur. Cara dia apa? Makan ke kacang, makan benda pedas. Kita tidur, kalori kita terbakar tau. Macam mana kita nak tahu kalori terbakar? Bila kita bernafas, itulah kalori terbakar. Setiap pernafasan dia menggunakan tenaga. Pernafasan itu adalah hasil pembakaran tenaga. Dia macam kereta lah. Asap kereta yang keluar tu disebabkan pembakaran petrol. Kita keluar karbon dioksida bila kita bernafas tu, itu maksudnya pembakaran kalori. Maksudnya glukos dalam tubuh badan kita dah terbakar. Orang yang makan ke kacang, orang yang makan benda pedas, ini shortcut punya cara. Dia membakar kalori lebih banyak ketika dia rehat. Sebab itulah ada orang dia tak exercise pun tapi berat badan dia maintain cantik sebab pemilihan makanan. Right? Okay. Slide saya dah nak habis dah, jangan risau. Okay, last kali, teknik yang ke-18, gula-gula getah. Ini pun satu teknik yang sangat bagus. Kajian daripada University of Rhode Island menunjukkan bahawa mengunyah gula-gula getah dapat menggantikan keinginan untuk makan atau dalam erti kata lain, mengurangkan nafsu makan dan menolak makanan yang menggemukkan. Mengunyah gula-gula getah dapat membakar kalori sekitar 5% lebih banyak daripada tidak mengunyah. Dia ada 2 cara. Satu, kita kunyah jajan, ataupun kalau kita tak nak kunyah jajan, kita boleh kunyah gula-gula getah.
pilih chewing gum yang tak ada gula. Gula tu dia replace, digantikan dengan aspartame dan sebagainya lah, yang dengan pemanis tiruan ni, tak ada kalori. Bila kita kunyah gula getah ni, chewing gum ni susah kot. Bila kita kunyah chewing gum, perut kita ni sebenarnya dia tak tahu kita makan apa. Dia tak tahu kita makan apa, sebab apa yang jatuh tu sebenarnya kalau kita makan kek, dia tak tahu benda tu kek, sebab dah tak ada bentuk kek dah, sebab kita dah kenyang. Jadi macam mana dia ukur kita makan banyak atau makan sikit? Dia ukur dengan cara, pertama, kapasiti perut. Kedua, berapa banyak kita kunyah. Sebab itulah orang dia ada kaitan dengan menikmati makanan. Orang yang kunyah cepat, kunyah 4-5 kali terus telan, badan akan keluar hormon lapar, hormon ghrelin tadi. Tapi kalau kita kunyah lama, kita kunyah makanan lama ataupun kita kunyah gula-gula getah. Bila kita kunyah gula-gula getah, otak ni dia akan translate, mamat ni dah makan banyak ni, padahal kita kunyah gula-gula getah, kita tak makan pun, tak telan pun getah tu. Dia akan translate, kunyah banyak ni, mamat ni dah makan banyak ni. So cepat-cepat dia keluarkan hormon leptin. Perut kita akan rasa kenyang. So teknik dia sama ada kita kunyah lama makanan tersebut. Kita boleh guna dua-dua lah. Bila kita makan, kita kunyah lama. Bila kita tak makan, kita kunyah gula-gula getah. Itu antara teknik yang sangat berkesan. Sangat berkesan. Ini ada kajian. Bila kita kata kajian klinikal itu, maksudnya terbukti berkesan. Dia atas, lebih hebat dari testimoni. Okay. Itu saja 5 fakta. Ini buku yang saya karang tahun lepas diterbitkan, Makan Untuk Kurus. Dalam tu ada 20 teknik sebenarnya. Kalau kita tengok ada 20 teknik. Makanan berenzim, kenyang sebelum makan, menikmati makanan, kapasiti perut, menjilat jari. Inilah teknik-teknik Bela saka, macam mana kita nak gunakan teknik yang orang nampak kita makan banyak tapi tak turun-turun, tak naik-naik berat badan. Guna teknik bela saka. Ada teknik fruit juice, cuka masam, telur dan kentut, makanan bertapai, aiskrim untuk kurus. Ada orang bila nak kurus dia kata jangan aiskrim. Tak, saya galakkan makan aiskrim, tapi kena tahu kriteria aiskrim dia. Berkawan dengan bakteria ni. So 20, tengok mana ada berbantang. Sebab itulah topik dia makan untuk kurus. Nak kurus kena makan, jangan skip. Orang yang skip makan itulah berat badan naik. Tapi kena tahulah nak makan macam mana. Dia ada teknik-teknik dia. Alright, itu saja kongsian daripada saya. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Alright, okay, anda boleh kalau nak dengar kongsian saya berterusan, anda boleh pergi page konsultan sihat. Okay, konsultan, ejaan bahasa Melayu, konsultan sihat. Konsultan sihat, kat situ saya ada buat live dengan tim saya lah, ada dengan Dr. Diana. Alright, itu saja perkongsian saya. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Sorry ambil masa lebih. Okey, kita ada 9 minit lagi sebelum jam 9. Saya rasa rugi kalau kita tak gunakan masa ni sebaik mungkin. Siapa-siapa yang ada dalam ni ada nak tanya soalan tak? Anda boleh open mic dan boleh tanya soalan. Doktor nampak tak ada satu soalan keluar? Okey. Dari saya. Okey. Buah dan sayuran apa yang sesuai untuk penyakit GERD dan anxiety, dan susu apa yang sesuai untuk diminum? Okey, buah sayuran apa yang sesuai? Dia tak ada spesifik. Okey, GERD ni disebabkan apa? Disebabkan injap. Okey, ni trachea, bukan trachea, esophagus daripada mulut kita, saluran dari mulut nak ke perut, dia ada satu saluran yang kita panggil esophagus. Saluran makanan dijatuhkan. Daripada saluran esophagus, dia pergi ke perut. So, pintu esophagus nak ke perut tu, dia ada satu pintu. Satu pintu ni, bila dia tak berjaya ditutup, maka asid yang ada dalam perut, dia terlepas ke esophagus, menyebabkan kita rasa macam
masam lah. Dia rasa macam sesak nafas, dia rasa lah asid tu. Dan dia rasa macam panas membahang. GERD tu maksudnya gastroesophageal reflux acid. Okay. Jadi caranya adalah betulkan cara makan kita. Jangan makan kuantiti yang banyak at one time. Saranan saya, makan sikit tetapi sikit-sikit makan. Contohnya, kita dah terbiasa makan 3 kali sehari. Kita makan pagi, kita makan tengah hari, kita makan malam. 3 kali sehari ni pecahkan kepada 2. Pagi pecahkan kepada 2, tengah hari pecahkan kepada 2, malam pecahkan kepada 2. Contohnya, pagi pukul 8 pagi kita makan nasi lemak. Nasi lemak sebungkus ni kita belah 2. Separuh kita makan pukul 8, separuh lagi kita makan pukul 10 pagi. Tengah hari macam tu juga. Kita makan tengah hari pukul 12. Portion yang sama macam biasa tapi kita belah 2. Kalau biasa kita makan 2 sendok nasi dengan seketul ayam dengan sayur. 2 sendok nasi, pukul 12 kita makanlah 1 sendok nasi, separuh ketul ayam, sayur sikit dengan buah. Lepas tu dalam pukul 2 kita makan lagi 1 sendok nasi, separuh ketul ayam tadi dengan sayur dan lain lah. Malam pun macam tu juga. Petang kita makan, ambil lah roti sikit. Malam kita ambil lah, kita boleh ambil mie, benda-benda yang berkuah-kuah. Buat 6 kali sehari, tapi portion yang sama lah, 3 kali sehari, tapi kita pecahkan kepada 6. Sebab apa? Sebab kita nak orang yang ada GERD ni, jangan bagi perut berada dalam keadaan kosong. Sebab bila asid dirembeskan, dia perlu makanan untuk hadam. Kalau dia tak ada makanan dalam perut, maka dia akan hentam dinding perut, maka dia boleh jadi ulcer, gastrik dan sebagainya. Asid tu dah akan mengalir keluar ke esophagus yang kita akan rasa ni lah. Okay. Lepas tu GERD ni pula cara keadaan kita tidur tu. Mungkin kalau kita tidur baring, kita akan rasa macam sesak nafas sebab asid tu dia dah mula mengalir ke esophagus. Jadi caranya untuk bulan pertama, bulan kedua, kita dah betul cara makan tadi, kita betulkan tidur. Tidur mungkin kita tidur dalam keadaan tegakkan sikit dada ni, tegakkan sikit dada supaya asid tak adalah mengalir ke esophagus. Kena buat macam ni supaya saluran tu dia betulkan secara semula jadi. Kalau dah kritikal sangat, no choice, kena buat operation. Itu kena rujuk medical doctor lah. Okay. Lepas tu pemilihan makanan pula, elakkan makan makanan yang mudah dihadam. Bihun mudah dihadam. Ambil karbohidrat yang lambat dihadam. Ubi. Kalau beras pun, beras sebenarnya dalam 2 jam dihadam. Roti pula, roti wholemeal. Yang terbaik kalau macam beras ni, ambillah beras perang apa kan. Kalau tak boleh, lapikkan lepas makan nasi tu, ambil roti yang wholemeal, yang bijirin dia penuh. Pagi boleh ambil oat sikit, makan ubi, benda yang karbohidrat kompleks. So lamalah sikit makanan tu ada dalam perut, maka asid tu dia tak bebas keluar lah. Dia terpaksa bekerja, dia melekatlah dekat makanan tadi dalam perut. So dia kena betulkan cara makan. Susu apa yang susah untuk diminum? Semua susu, tak kisah jenama, adalah sama. Selagi mana dia susu lembu, macam mana kita nak kata susu lembu kualiti? Susu lembu lah. Susu ibu lah. Lembu lah. Cuma tinggal lagi bagaimana susu tu diproses. Susu dia ada 2 cara. Dia nak matikan kuman. Kalau kita perah lembu tu, perah susu, lepas tu kita minum, boleh dapat jangkitan kuman dan sebagainya. Jadi dia nak matikan kuman tu, dia ada 2 proses. Satu kita panggil pasteurization, pempasturan. Kedua kita panggil UHT. UHT ni apa nama? Ultra heat temperature. Okay. Beza pasteurize dengan UHT ni, pasteurize ni dia lalukan susu tu
dia kenakan susu tu haba lebih kurang dalam 200 darjah Celsius, tapi dalam within berapa second saja, mungkin dalam 2-3 second, 2-3 saat saja. Susu yang diperah tu dia lalu 2-3 saat, tu terus dia botolkan. Itu kita panggil pasteurize. Pasteurize ni kita kena, bila dia dah mati kuman tu cepat kita botolkan, kita kena sejukkan dia. Kalau kita tak sejukkan dia, susu tu akan rosak. Sebab dia bukan, kuman tu dia bukan matikan betul-betul, dia jangan bagi kuman tu aktif saja. Kuman tu dia boleh membiak balik. Kalau UHT ni dia lalukan suhu yang tinggi sama juga, tetapi dia lebih lama. Jadi bila lebih lama, kuman tu memang betul-betul mati, tetapi dia ada sedikit kelemahan di mana nutrien susu akan rosak sedikit. Sebab itulah susu UHT kalau perasan kita boleh kita dekat shopping mall, dia diletak dekat rak-rak biasa saja. Kalau pasteurize dengan homogenize ni, dia kena letak dekat chiller. Dan expiry date dia ni cepat. Kalau UHT ni expiry date beberapa bulan, 6 bulan tak expired lagi. Jadi nasihat saya, kalau betul-betul nak sihat, ambil lah susu pasteurize. UHT pun okey sebenarnya, dia tak adalah rosak, nutrien rosak teruk, tapi of course lah pasteurize lebih baik lah. Itu satu. Elakkan susu yang berperisa. Susu berperisa ni tak bagus sebab gula dia sangat tinggi. Susu coklat, susu strawberry, gula memang sangat tinggi. Kita nampak sihat tapi gula sangat tinggi kan. Lepas tu brand semua sama. Even kalau anda nak minum susu tepung pun still okay. Tinggal lagi baca ingredient. Belajar baca ingredient, baca label. Jangan terpedaya dengan jenama. Jenama tu hanya commercial punya purpose saja. Semua susu datang daripada kantong lembu, semua sama. Jadi kalau kita beli susu tepung tu, kita tengok ingredient. Ingredient ni kalau boleh jangan lebih daripada 3. Biasanya dia akan tulis milk powder. Lepas tu dia ada letaklah lecithin, lepas tu ada food conditioner macam tu. So dalam 2-3 saja. Tapi kalau beli susu tepung, dia ada tulis solid milk, lepas tu dia ada tulis vitamin D, vitamin 2, kalsium bla 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 itu dia add on saja. Ingredient jangan terlalu banyak sangat, dalam 2-3 saja. Itu kalau nak pilih susu tepung. Apa-apa brand pun sama saja. Enlin, orang kata Enlin, saya pergi hospital Andorra, saya dijemput bagi ceramah kat hospital Andorra. Dia lantik saya untuk guide dia punya 50 orang medical doctor dengan doktor spesialis untuk turunkan berat badan. Dekat hospital Andorra dia ada susu Enlin, yes. Enmam, susu Enmam. Susu Enmam kita tahu untuk apa? Untuk ibu mengandung kan? Semua orang ingat, wah susu untuk ibu mengandung. Kalau lelaki tak boleh minum nanti mengandung. Itu maksudnya, itu commercial purpose, marketing. Maksudnya susu Enmam ni, company susu Enmam ni, dia target ibu mengandung. Itu targeted market dia. Bukan susu tu khas untuk ibu mengandung, tak. Target market dia. Susu Enlin boleh minum tak? Budak boleh minum. Kalau dia umur 4 tahun, 5 tahun, budak boleh minum susu Enlin. Bukan susu Enlin untuk tulang yang rapuh, untuk orang tua. Kalau kita minum, tulang kita rapuh jadi tua. Tak. Target market dia adalah orang tua, Enlin. Target market Enmam adalah ibu mengandung. Target Dutch lady adalah mungkin untuk kanak-kanak ke, macam tu. Semua kita boleh minum Enlin, kita boleh minum Enmam, lelaki pun boleh minum Enmam. Sebab dia adalah susu lembu, sama saja, cuma commercial purpose. Okay? So saya tak cadangkan spesifik brand, semua sama. Sebab saya industri, dalam bidang industri susu, saya buat yogurt guna susu. Saya tahulah dia punya selok-belok marketing kan. Kita pun orang bisnes, so kita tahu kan. Pukul berapa last dibolehkan untuk makan malam? Burger boleh ke makan dalam pukul 10 ke atas? Okey, ada 2 soalan. Pukul berapa last? Okey, kita tengok apa yang kita makan.
makan malam yang terbaik adalah sebelum maghrib. 7, 8 adalah last. 8 tu bukan baru nak start makan. 8 tu sepatutnya dah settle. Sepatutnya dah settle. Kalau kita makan nasi, nasi dia ambil lebih kurang dalam 1 jam untuk hadam. Jadi kalau kita makan malam nasi, kita makan start pukul 9. Pukul 9 kita makan, pukul 9.30 habis. 9.30 nasi tu duduk dalam perut kita, dia baru nak dia start hadam. 9.30, pukul 10.30 baru dia siap hadam. Bila pukul 10.30 baru siap hadam, kita nak tidur pukul apa? Pukul 11. Jadi nasi tu dia dah hadam, dia dah jadi tenaga. Tenaga tu dia nak buat apa? Kita nak tidur, kita dah tak guna tenaga. Jadi tenaga yang kita makan nasi malam tadi tu, dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Sama ada disimpan dalam bentuk lemak ataupun disimpan menjadi glycogen dan disimpan dekat hati untuk kegunaan masa hadapan. Jadi that's why lah bila kita makan malam, kita kena tahulah kita nak makan ni untuk apa. Kita perlu tenaga lagi ke? Kalau kita perlukan tenaga untuk aku nak stay up malam ni, so tak nak bagi lapar, so aku kena makanlah berat sikit. So makanlah nasi tu biarlah lebih sikit, tak apalah. Tapi kalau kita memang dah prepare untuk tidur dan kita tak gunakan tenaga, makanlah benda simple, makan bihun. Nasihat saya kalau makan malam, cadangan saya, makanlah benda yang simple, biar kuah dia lebih. Benda yang sup-sup, mi sup, kuih tiaw tom yum, mi tom yum. Janganlah time tu lah nak pergi ambil barbecue lah, steak lah. Steak kalau kita makan daging 4 jam baru dihadam. Kita habis makan steak pukul 9 malam, 10, 11, 12, pukul 1 pagi baru dia habis hadam. Padahal kita tidur pukul 12. Maksudnya kita tengah tidur tu, steak tu baru tengah hadam. Perut kita memang maki kita, celaka tuan. Tuan aku ni, aku pula nak kena kerja, kau tidur saja. Sebab itulah perut kita akan terbeban. Dia buat OT yang tak bayar. So anda kena faham analogi ni lah. So makan malam yang terbaik macam budaya Cina, pukul 7, pukul 6, pukul 7. Kalau kita macam Melayu ni, yang terbaik lepas maghrib lah. Lepas maghrib lepas maghrib, sebelum maghrib. Maghrib tu maksudnya dah settle, sebab kita nak tidur dah kan. Burger boleh ke makan dalam pukul 10? Kalau tanya saya, burger tak boleh makan langsung. Dia macam ni. Sebab apa burger ni tak bagus? Burger ni kategori fast food. Fast food ni maksudnya daging burger tu sebenarnya dah tak ada enzim. Kita nampak dia protein, tapi protein dalam keadaan protein yang dah tak ada enzim. Agak-agak daging burger tu, bila daging tu disembelih, adakah semalam, adakah minggu lepas? Tak, mungkin 2 bulan, 3 bulan lepas stok daging tu sembelih. Jadi macam mana dia sembelih 3 bulan lepas, dapat ke kita ni 3 bulan kemudian, macam mana daging tu masih berada dalam keadaan baik? Dia letak bahan pengawet yang kita panggil garam pengawet. Antara garam pengawet yang diletakkannya adalah sodium benzoat, potassium ascorbate, potassium sorbate. Ini semua garam pengawet. Bila dia letak garam pengawet, dia letak perisa, and dia dah tak ada enzim. Bila tak ada enzim, bila kita makan daging burger, badan kita ni terpaksa keluarkan enzim untuk hadam dia. So badan kita akan terpaksa guna enzim yang sedia ada. Kalau kita ada, okey lah, nasib baiklah. Tapi kalau enzim kita pun dah kurang, maka dia akan jadi toksik. Sebab itulah orang kata, orang kanser tak boleh makan daging. Dia bukan masalah pada daging, pemilihan daging tersebut. Jadi daging, kalau macam daging biasa, daging fresh ni, daging elakkan makan waktu malam. Bila daging, sebab daging ambil masa 3 jam untuk hadam, jadi dia lambat hadam. Jadi kalau kalau kita nak jaga usus kita, elakkan makan daging waktu malam. Ambil daging waktu siang supaya dia ada masa lebih lama untuk hadam betul-betul. Jadi kalau dia tak sempat nak hadam dengan baik, maka dia akan tersumbatlah, sangkutlah dekat kita punya colorectal ni, usus-usus kita ni. Jadi bila dia tak sempat dikeluar, dia boleh jadi radang, dia boleh jadi polyps. Yang itulah pembentukan kanser usus. Inilah yang orang kata daging, tak nak makan daging jadi kanser. Dia bukan daging tu jadi kanser. Kalau kita ambil daging pada waktu
pagi pada waktu tengah hari, it's okay, tak ada masalah. Daging tu kaya dengan zat besi, kuatkan badan kita, membina hemoglobin, meningkatkan sel darah merah. Daging bagus, tapi cara makan daging tak betul. Jadi burger kalau nak makan, nasihat saya okey lah, sebulan sekali boleh lah, dimaafkan. Sesekali kita nak juga rasa makan McD, saya pun makan juga, tapi tak ada lah sampai seminggu sekali. Tak boleh. Sebulan sekali pun okey lah, sebulan sekali, 2 bulan sekali yang okey. Sempatlah badan kita ni kalau masuk benda-benda yang tak bagus, dia sempatlah nak adjust. Tapi kalau dah macam hari-hari, seminggu 2-3 kali, dia tak sempat nak adjust, itu dah jadi penyakit. Kita hari ni kita makan benda-benda manis teruk kan, esok belum tentu kita dapat kencing manis. Tetapi kalau habit tu sama, dia berulang-ulang kerap, itu yang dapat kencing manis. Okey? Clear kan? Saya harap dapat sesuatu lah menjawab soalan. Okey, terima kasih kepada Dr. Junaidi. Banyak benda yang kita belajar malam ni. Saya pun tak nak hurai balik dah. Cuma doktor, sebenarnya doktor pun ada juga kan buat macam perkhidmatan konsultan kepada pesakit-pesakit yang ada penyakit 3 serangkai, kalau kita pernah dengar kan, sakit jantung, kencing manis dan juga darah tinggi kan. So kalau mereka ni nak rujuk doktor ataupun nak tanya ke apa ke, dekat page konsultan ke ataupun nombor personal tu macam mana? Okay, sekejap saya tulis kat chat kalau FB saya konsultan ni FB page. Kalau website konsultansihat.com, dekat situ adalah dia punya rujukan lah. Kalau biasanya personal consultation, kita ada dua panel lah. Saya bidang pemakanan, seorang lagi Dr. Diana perubatan lah. Biasanya kita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolic syndrome, iaitu kencing manis, darah tinggi, gout, obesity, berat badan berlebihan kan. Kita akan buat program. Kalau dia ada penyakit berat badan dia naik tu disebabkan penyakit, itu dia perlukan perubatan, so kita perlukan dia punya medical report lah. Itu lagi satu, kanser lah. Situ kita akan advice lah. Okay, terima kasih doktor. Wallahualam. So insyaAllah nanti kalau ada rezeki lagi, kita akan invite lagi, sebab sesi kita macam ni kita adakan setiap hari Khamis. Dan Alhamdulillah sebenarnya malam ni merupakan sesi yang ke-10 ataupun ke-11. Saya pun dah lupa dah. Start PKP 3 dah kita start sebenarnya macam ni. So banyak PKP 3 mengubah banyak benda kan. So insyaAllah nanti ada baik buruk dia, apa-apa pun kita doakan semoga semua dapatlah poin-poin penting. So wallahualam, sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih semua.